Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hukum yang lahir daripada peperangan Uhud. Kalau peperangan Badar merupakan keizinan untuk berperang, maka peperangan Uhud pula mengandungi huraian-huraian kepada hukum-hukum yang bersabit dengan peperangan secara adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, orang Islam mencapai kemenangan. Perang Badar adalah hukum diizinkan berperang menghadapi musuh-musuh yang menceroboh, yang menyerang kita. Perang Uhud, di dalamnya ada hukum-hukum yang berkait dengan peperangan dan perkara-perkara yang lain yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahawa umur yang dihadkan kepada kewajipan berjihad di medan peperangan itu ialah 15 tahun. Melainkan kepada orang yang mempunyai kekuatan dan kebolehan yang dapat memberi peranan di medan perang, walaupun umurnya tidak mencukupi 15 tahun. Perang Uhud menunjukkan bahawa kewajipan jihad bila seorang sudah baligh. Baligh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali 15 tahun. Adapun baligh dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi 18 tahun. Itu khilaf pada ulama. Khilaf pada ulama. Untuk mengambil ihtiyat, mengambil basi, maka banyak ulama meletakkan 18 tahun. Khususnya dalam masalah dijatuhkan hukuman hudud, yang berkait hukuman hudud, kes jenayah, maka banyak ulama mengambil 18 tahun, tak ambil 15 tahun. Tetapi dalam masalah suruh semayang 15 tahun. Suruh semayang 15 tahun, nak jatuh hukuman 18 tahun. Kerana tudra'ul hudud bisyubhat. Hukum hudud dah ditolak dengan berlakunya syubhat. Takut ada kekurangan, maka dia ambil 18 tahun. Dalam masalah semayang, takut sudah balik, lebih baik awal-awal kita suruh dia semayang, maka 15 tahun. Itu khilafan dalam ulama. Berdalilkan Nabi mengizin sahabat-sahabat yang umur 15 tahun untuk pergi perang Uhud, kecuali orang yang tak cukup umur 15 tahun tapi ada kepandaian dalam peperangan, mempertahankan diri dan menggunakan senjata. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada muslimat keluar berjihad untuk membantu menyediakan makanan, makan minum dan urusan rawatan. Kadang-kadang mereka terlibat juga dengan pertempuran secara tidak langsung apabila keadaan memerlukan. Hukum yang kedua ialah muslimat juga terlibat di dalam jihad. Kerana perang Uhud ini melibatkan muslimat. Pada awalnya mereka terlibat di dalam menyediakan makanan dan menyediakan rawatan mereka yang cedera di medan perang, menjadi jururawat. Bila berlaku keadaan darurat, mereka bertempur dengan senjata. Ini perang Uhud, menunjukkan mereka terlibat dengan peperangan. Ulama membincangkan hukum fiqh. Dalam kitab fiqh, jihad ada dua. Ada jihad fardu kifayah, ada jihad fardu ain. Jihad fardu kifayah bila sudah ada negara Islam, Islam sudah berkuasa, Islam sudah memerintah, Islam sudah berdaulat, hendaklah disebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kena ada orang keluar menyebarkan Islam ini, dan kena ada bala tentera Islam yang melindungi mereka yang berdakwah ini. Ini fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain macam sembahyang 5 waktu wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Apabila musuh sudah masuk ke dalam negeri Islam, ataupun musuh berada di sempadan negara dalam keadaan bahaya, di masa itu jihad menjadi fardu ain atas tiap-tiap lelaki dan perempuan, termasuk kanak-kanak yang mempunyai kemampuan. Diwajibkan atas tiap-tiap orang, jadi fardu ain bila musuh sudah mengacam negeri umat Islam. Dan kita kena sedar ancamannya ada dua.
Ada ancaman dari segi senjata berperang. Ada ancaman dari segi pemikiran, merosakkan pemikiran orang Islam. Di mana musuh Islam menyerang orang Islam dengan dua cara. Menyerang pemikiran dan kefahaman mereka dan menyerang dengan senjata. Hari ini kita menghadapi diserang dengan pemikiran, dengan media, alat-alat sebaran am. Masuk tiap-tiap rumah, menyerang pemikiran orang Islam, merosakkan akhlak, merosakkan akidah, merosakkan agama mereka. Maka jihad menjadi fardu ain atas tiap-tiap orang untuk mempertahankan Islam ini. Fardu ain dengan makna tak perlu izin ibu bapa, tak perlu izin suami pada muslimat, tak perlu izin kepada orang yang berhutang. Bila sudah jadi fardu ain, jadi fardu ain, jadi begitu. Kita kena faham. Kalau fardu kifayah lain cerita. Cumanya kalangan kita ni fardu kifayah semayang-mayak je. Hak tu je betul kifayah. Ngaji hak tu je. Fardu kifayah ni mayak-mayak. Lepas tu orang mari kereta negeri kita buat macam mana ni, kita ikut kata dia lah, supaya je aku dah mati sudah boleh makan. Ini bodoh. Orang Islam yang bodoh, yang bebal. Dia mesti mempertahankan agama dia, mempertahankan perangai dia, mempertahankan jati diri orang Islam. Ini tanggungjawab yang kita kena sedar. Yang ketiga, diharuskan kepada orang yang berjihad secara beramai-ramai melalui tanah milik perseorangan, kerana perlu, sebab Rasulullah SAW telah mengambil langkah ini dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan kita boleh lalu di tanah siapa saja, tanah milik perseorangan. Ada orang tak pernah lalu ke tanah dia, tak pernah lalu ke pagar dia, perutuh pagar dia. Bila keadaan darurat, jangan berdiri, diizinkan oleh syarak. Kerana masa perang Uhud ni ada orang munafik tak beri lalu ke tanah dia. Nabi tak berdiri terus. Ini dalam keadaan nak mempertahankan Islam. Ada orang jenis bakhil, jenis degil, lalu jangan berdiri, jangan pergi pada dia, diizinkan oleh syarak. Yang keempat, mayat para syuhada tidak dimandikan, tidak dikapankan dan tidak disembahyangkan mengikut mazhab Syafi'i, tetapi dikebumikan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, kecuali kalau pakaiannya dirampas oleh musuh. Yang keempat, mayat syuhada, mereka yang mati syahid, tidak dikapan, tidak dimandi, ditanam dengan pakaian berlumuran dengan darah. Kerana disebut dalam hadis, darah dia menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Di mana orang mati syahid ini Tuhan jadikan jasad dia tak dimakan bumi. Ada tak dimakan bumi jasad dia, dan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan berlumuran dengan darah. Darah menjadi saksi, bau yang harum, bau kasturi. Maka tak boleh dimandikan jasad yang mati dalam pelenturan dan dikapan dengan pakaian yang berdarah itu. Dalam mazhab Syafi'i tak disembahyangkan jenazahnya, ditanam begitu saja. Tapi mazhab lain termasuk mazhab Hanafi disembahyangkan juga jenazahnya tanpa dimandi dan tanpa dikapan. Disembahyangkan jenazahnya. Dalil mazhab Hanafi ialah kerana dalil mazhab Syafi'i ialah Nabi tanam syuhada Uhud, lepas tu balik tak semayang jenazah dia. Dalil mazhab Hanafi mengatakan lepas tu Nabi pergi ke Uhud dan Nabi bersemayang jenazah sahabat-sahabatnya. Syafi'i kata Nabi pergi berdoa saja, bukan semayang. Dalam mazhab Hanafi, semayang jenazah adalah doa mazhab Hanafi ni. Dengan sebab itu mazhab Hanafi semayang jenazah tak perlu ada wudu. Mazhab Syafi'i kena ada air semayang semayang jenazah. Mazhab Hanafi tak ada air semayang pun tak apa. Kenapa? Dia bukan semayang, dia adalah doa. Ini mazhab Hanafi, itu khilaf ulama. Sudah tentulah dalam hal ini lebih baik kita berwudu. Jadi tak dikapankan jenazah yang mati syahid, kecuali pakaiannya dirampas oleh musuh. Musuh lawa pakaian dia, tak ada pakaian, maka carilah pakaian, balutkan jasad dia. Dan ternyata syuhada Uhud ni setelah beratus-ratus tahun berlaku banjir
kawasan Uhud dan terbongkar mayatnya. Didapati mayatnya masih berdarah dan macam orang baru mati. Ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, lebih afdal para syuhada dikebumikan di tempat pertarungan yang menjemput mereka sebagai para syuhada, supaya orang yang menziarahi mereka mendapat dua pengajaran, pengajaran syahid dan pengajaran jihad. Perkara ini dikuatkan oleh hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kerana ayah dia adalah sahabat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya mayat bapa saudaranya yang dibawa pulang untuk dikebumikan di Madinah dihantar semula ke Uhud. Kerana Jabir Abdullah kata pak saudara dia yang mati dalam perang Uhud, pak saudara dia mati perang Uhud, di mana dia balik tanah dari Madinah. Nabi suruh ambil mayat tanam di Uhud sama dengan orang lain. Lebih afdal tanam di medan peperangan itu berlaku. Macam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an yang berperang di Istanbul, Turki, di mana Nabi pernah bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniyah falana amal amiru huwal amir wa lam anal jais zalikal jais. Orang Islam akan menawan kota Konstantinopel, Istanbul hari ini. Nabi sebut dalam hadis perkara yang akan datang. Orang Islam akan tawan kota Istanbul, Konstantinia, ditawan oleh Islam. Sebaik-baik raja yang memimpin menawannya, dan sebaik-baik bala tentera yang terlibat di dalam menawan Konstantinopel. Maka orang Islam belum melomba untuk berjihad, untuk melawan Konstantinopel ini. Di zaman Sayyidina Utsman, zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah, orang Islam masuk serang Konstantinopel, tak berjaya, kerana kawasan ini dikawal oleh benteng-benteng rantai yang ditarik dalam laut, kapalnya terkandas dan mempunyai peluru-peluru yang nyala dalam air. Bila kapal-kapal pergi, kapal terbakar, tak boleh nak rapat. Ini Konstantinopel ni. Maka berebut-rebut sahabat nak dapat kelebihan ini, tak berjaya. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an mati dalam peperangan Konstantinopel ni, dan jenazahnya dikuburkan di situ. Dikuburkan di Konstantinopel, di Istanbul. Ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dikuburkan di situ kerana dia mati syahid di situ Abu Al-Ansari ini. Di mana Konstantinopel ni akhirnya setelah beratus-ratus tahun ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Kerajaan Osmaniyah, dan bala tentera Turki yang mendapat kelebihan menawan Konstantinopel. Mereka dapat kelebihan hadis ini, dan Konstantinopel ditukar menjadi Istanbul. Asalnya Istanbul jadi Istanbul. Yang keenam, harus mengebumikan 2-3 orang pada satu lubang dengan meletakkan ke hadapan orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran. Boleh ditanam banyak orang dalam satu lubang, tetapi lebih afdal letak di hadapan orang yang hafal Quran, letak di hadapan. Yang lain tu di belakang dia. Itu cara kita mengebumikan jenazah. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar diat kepada keluarga si mati yang gugur syahid terkena senjata sesama sendiri secara tidak sengaja. Di mana dalam peperangan ini berlaku belawang kena senjata sama sendiri. Kena senjata kawan, bukan senjata musuh, tersalah panah ataupun pedang, kena senjata sama sendiri dan mati. Mati dihukum mati syahid juga. Mati syahid. Contohnya, musuh menjadikan perisai manusia. Katalah dalam peperangan, musuh menawan orang Islam. Dia tawan orang perempuan, tawan kanak-kanak, dia letak depan. Kita nak tembak, orang kita duduk depan. Awak macam mana? Nak tembak musuh, tengah tu ada orang kita, awak macam mana? Bila berlaku keadaan darurat, diizinkan oleh syarak, tembak habis.
Tembak, walaupun siapa orang kita ada tengah tu, tembak juga. Dan dihukum mati syahid. Juga adalah syuhada kerana nak menyelamatkan yang lebih ramai. Dan Nabi membayar diat. Bayar diat ni dengan bayar ganti rugi pada keluarga dia. Hukum diat terbunuh dengan tidak sengaja. Ini ada dalam hukum jenayah. Yang ke-8, orang-orang yang uzur dimaafkan. Tetapi kalau mereka keluar juga berjihad, maka diberi pahala dan kalau terbunuh dikira syahid. Orang yang uzur tak diwajibkan berperang. Sekiranya dia uzur, dia keluar juga dan dia mati dalam peperangan itu, dia mendapat kelebihan syahid juga macam orang lain. Yang ke-9, kewajipan bermesyuarat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tidak ada nas. Yang ke-9 ni ialah bermesyuarat. Dalam perkara yang tak ada nas, kena bermesyuarat. Tak boleh pakai akal semata-mata. Kecuali pemimpin itu mengetahui hal-hal yang tertentu, yang dia yakin, maka dia buat arahan dengan dia yakin itu. Sekiranya dia tak yakin, dia hendaklah bermesyuarat. Di mana dalam peperangan Uhud ini, Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Bila mendapat berita musuh nak serang Madinah, Nabi bermesyuarat. Dalam mesyuarat itu ada 2 cadangan. Cadangan yang pertama ialah bertahan di Madinah. Biar musuh mari serang Madinah, kita bertahan di Madinah dan boleh berperang semua. Bukan sahaja bala tentera, termasuk muslimat yang duduk di rumah masing-masing. Boleh menyerang musuh melalui jendela-jendela rumah. Rumah jadi benteng pertahanan. Ini pandangan yang pertama. Dan Nabi menyokong pandangan ini. Nabi sokong macam ini. Dan Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, sokong pandangan ini. Sebab dia sokong, dia nak lari, nak nusuk di rumah dia. Niat dia tak boleh. Nabi sokong pandangan ini. Dan dia sokong. Pandangan yang kedua ialah pandangan orang-orang muda yang tidak sempat dalam perang Badar. Mereka mencadangkan supaya keluar daripada Madinah. Menyerang musuh di luar adalah lebih baik. Kerana kalau lawan di Madinah, kalau tewas, Madinah ditawan oleh musuh, ditakluk oleh musuh. Kalau lawan di luar, boleh berundur selangkah demi selangkah lagi untuk lawan berikutnya. Lalu Nabi terima pandangan yang kedua ini. Bila Nabi terima pandangan yang kedua, Nabi balik ke rumah dan Nabi memakai baju rantai. Baju perang, baju rantai. Baju rantai ialah baju besi. Baju ini buat berrantai. Kalau tetok pun tak makan. Nabi pun pakai baju rantai, bukan mandi minyak. Pakai baju rantai. Pakai baju rantai. Ada ikhtiar. Pakai topi besi untuk menahankan diri daripada senjata. Bila Nabi pakai baju rantai ini, lalu sahabat-sahabat ni disiuk, diwaswahkan oleh orang munafik. Orang munafik kata, apalah Nabi cadang begini, mu cadang begini. Akhirnya mereka pergi berjumpa dengan Nabi nak tarik balik cadangan itu. Sudah jadi keputusan. Lalu Nabi kata, sesungguhnya seorang Rasul, bila dia sudah membuat keputusan dan sudah memakai baju perang dan membuat keputusan, dia tidak akan berganjak dengan keputusan itu. Dan Nabi terus keluar ke Uhud dan berperang. Dan berlaku kemalangan dalam perang Uhud. Kemalangan cerita lain. Cerita lain. Tetapi mesyuarat mesti dilakukan. Kalau berlaku, lepas itu jangan persoal ini dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang penting ialah mesyuarat itu. Walaupun mesyuarat itu tak menjadi, itu cerita lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa syarhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mesyuarat dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Bila sudah menjadi satu keazaman, bertawakal kepada Allah. Dan Nabi bermesyuarat dalam perang Uhud. Perang Uhud ialah perang yang mengajar bermesyuarat. Wallahu a'lam.